Tak boleh orang perempuan tak boleh minta talak, ya. Boleh minta talak dengan kata ulama, iaitu apabila suami itu mendatangkan penyakit ke atasnya dan suami itu tidak memberi nafkah zahir dan batin, boleh, ya. Saja minta talak, minta cerai tak boleh. Pasal topak minta cerai tak boleh, ya. Silap beli seekor, minta sup tulang, beli seekor, minta cerai tak boleh. Ya. Sebab apa, di antara aras yang di aras ni dia bergegar apabila seorang wanita minta talak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kitab Mahimah baris yang 16 kali muka surat 1. Dan derhaka pula sebab minta akan talaknya. Tak boleh orang perempuan tak minta talak, ya. Boleh minta talak dengan kata ulama, iaitu apabila suami itu mendatangkan penyakit ke atasnya dan suami itu tidak memberi nafkah zahir dan batin, boleh, ya. Saja minta talak, minta cerai tak boleh. Pasal topak minta cerai tak boleh, ya. Silap beli seekor, minta sup tulang, beli seekor, minta cerai tak boleh. Ya. Sebab apa, di antara aras yang di aras ni dia bergegar apabila seorang wanita minta talak, ya. Talak dia banyak, talak rujui, talak yang boleh rujuk. Talak soreh, ya. Talak kinayah, dia talak kinayah ni mulut dia cakap, ya, kita pisah, ya. Ataupun babai lah, ya. Tapi niat dalam hati cerai, jatuh. Itu talak kinayah. Tapi kalau dalam hati dia tak ada niat nak cerai, tak jatuh, ya. Itu kena ngaji buat talak. Bagi dia tak kupah buat talak. Dia banyak talak soleh, talak soreh, talak kabir. Talak kabir ni dia baru nikah dengan seorang perempuan. Bila dia nikah, dia belum bersama ni, ya. Belum bersama lagi, belum jima' lagi lah. Maka dia jatuh talak cerai. Maka dia panggil talak kabir. Dia tak boleh nikah balik. Dia tak boleh nak rujuk. Dia kena nikah balik. Ini talak kabir, ya. Orang kampung kita panggil apa? Janda berhias. Orang perempuan ni ada janda berhias. Kalau seorang lelaki, ada. Mana ada lelaki, ya. Orang perempuan ni banyak lebih. Yang ibu kunci, ya. Orang lelaki mana ada bapak kunci, tak ada, ya. Nah, minta talak tak boleh. Boleh minta talak, tapi kena tahu kaedah macam mana, ya. Dan di antara orang perempuan, bukan orang perempuan je, anak ke, orang perempuan yang sudah bernikah ke, dan orang yang belum bernikah ke, di antara mereka tak bau syurga, di antara mereka yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya dia pakai baju tapi nampak bentuk tubuh dia. Tapi orang perempuan nak pakai seluar boleh, longgar sikit, ya. Nak pakai seluar boleh, tapi labuhkan sikit baju dia. Macam tu lah. Orang lelaki kalau pakai seluar ketat, boleh tak? Boleh, ya. Makruh. Tapi kalau nampak binatang biawak depan tu, tak boleh, haram. Ya. Itu kena tahu tu. Dan banyak orang pakai, orang bersukan. Faham, ya? Nak pakai seluar ketat boleh. Orang lelaki tak nak pakai seluar boleh. Orang perempuan tak nak pakai seluar boleh. Dalam rumah dengan laki bini boleh, ya? Tak masalah. Ya. Depan berlembu, boleh, tak masalah. Faham, ya? Kenapa lembu binatang ni dia telanjang, dia lapis hukum syarak? Faham apa? Sebab dia tak ada akal. Ya, dia tidak berakal. Dia tidak diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di antara binatang korban akikah dia akan dijadikan tanah-tanah syurga. Itu syurga ni ada tingkatan. Itu syurga ni, syurga Allah ni, itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman mana dia? Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang, ya. Allah ni dia pemurah semua dia bagi. Orang kafir dia bagi rezeki, orang Islam bagi rezeki, orang munafik dia bagi, orang fasik dia bagi, semua dia bagi. Penyayang, kasih sayang yang mukmin saja. Kena faham. Sebab tu syurga ni ada tingkatan. Syurga ni, Allah ni dia Maha Pengasih, dia Maha Penyayang.
Betul, syurga ni dia ada lawatan-lawatan. Ya, orang yang syurga yang paling lekeh, paling rendah, dia akan dapat ziarah syurga yang hebat-hebat. Dia akan jumpa, contohlah sahabatnya duduk syurga Jannatul Firdaus. Ya, syurga Jannatul Jalal. Maka dia duduk syurga yang paling lekeh. Dia akan dapat melihat kawannya kat dalam syurga. Tapi Allah ni Maha Penyayang, Maha Pengasih. Setiap syurga yang dia nak lalu tu 500 tahun. Allah tutupkan hijab dengan cahaya agar dia tidak tersinggung. Nampak ya? Ini sayangnya Allah dengan hamba-Nya. Itu. Syurga paling lekeh. Kata ulama tafsir 10 kali dunia. Fikir ya. Paling lekeh, paling kecil 10 kali dunia. Kita Turki pun tak nak pergi. Faham ya? Payah Turki lah. Ni batang kali pun tak habis now ni. Faham ya? Nampak? Ni syurga hebat, syurga Allah. Yang kekal dalam neraka ni orang kafir. Orang Islam ni, ya, lagi dia tak kafir, dia akan masuk dalam syurga Allah. Tapi janganlah minta kita kena bakar. Faham ya? Walaupun walaupun sekejap pun api neraka Allah, janganlah. Ya, kalau tahan, pergi ke dapur tu, telanjang je, dua hati dapur gas tu, bakar, telanjang, tahan tak? Kalau tahan, ngit ke, ya, neraka yang buat neraka. Itu neraka ni seksa yang paling ringan. Itu semasa Rasulullah Isra Mi'raj, dia melihat penduduk neraka. Di antara penduduk neraka yang paling ringan, dia pakaikan terompah, iaitu kasut neraka. Dia seksa yang paling ringan sekali. Ya, itu kena banyak baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Banyaklah baca. Ya. Itu tentang menyebut kalau Allah ni, kadang orang tanya, mana kalau Allah yang lebih terbaik kita sebut, ya. Mana kalau Allah yang lebih agung? Kalau Allah ni semua agung. Faham ya? Semua terbaik. Dia pendapat maksudnya ulama mengatakan sebutlah kalam-kalam Allah. Dan derhaka pula sebab masa mukanya. Orang perempuan masa muka dengan suami lah. Ini tak ada masa muka. Ya. Suka. Sikit. Ya. Ya. Bukan masa muka, jeling pun. Dia pada hari tu dia dilaknat oleh, dia maksudnya malaikat kata celaka kau. Ya. Lepas tu belajar ni, apa guna belajar? Lepas tu iblis ni, syaitan ni, dia paling benci orang yang berilmu. Paling dia benci pada orang menuntut ilmu tak ramai. Dalam hadis pula mengatakan, kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu ni, jika dia dalam perjalanan menuntut ilmu, dia mati. Dan pada hari tu dia mati dalam beriman. Okey ya? Kalau kita mati malam ni, dalam beriman lah. Untung, wah ya? Nak mati malam ni? Mana berani, takut. Kan korangnya aku pun takut. Main dalam kubur ni. Dalam kubur mana ada handphone. Tak ada handphone. Tak ada WhatsApp tak boleh. Ya. Kalau nak main ni, main PUBG tak boleh. Dalam kubur. Tapi tak nak pasti masuk kubur juga. Faham ya? Lepas tu kena muhasabah. Ya Allah, macam mana aku dalam kubur seorang? Macam mana ni ya Allah duduk dalam kubur gelap, sunyi, sepi. Kena muhasabah. Itu mata yang lebih terbaik, ya, mata yang dirindui oleh malaikat-malaikat Allah dan bidadari-bidadari Allah. Itu mata bagi umat Nabi Muhammad yang menangis takutkan Allah. Cuba kita muhasabah diri dalam satu minggu berapa kali kita nangis. Ya, tak ada motor calon nangis. Faham? Derhaka pula sebab masa mukanya. Tapi kena tahu kaedah masa muka ni. Orang perempuan boleh masa muka. Tahu mana? Bila makan mangga muda. Kalau salah jenis asam, tak boleh. Ya? Dan satu lagi pendapat ulama kata, dia boleh masa muka pada ketika dia dalam haid. Bukan masuk dia masa muka tu. Dia masa muka tu bersebab agar suaminya tidak menyetubuhi dia semasa dia dalam haid. Tapi kalau buka lagi kitab Bahrul Mazi, daripada Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, ya, betul bahid ni dia banyak kaedah. Itu suami, di antara dua lubang yang diharamkan bagi suami, dua lubang apabila isteri itu dalam haid. Yang pertama, yang keduanya, lubang bonggong tak boleh. Tapi, buka lah. Dia ada pecah je bawah tu. Itu dah hukum fikih ni, hukum fikah ni, dia panggil furuk cabang. Dia mani'ul asbab. Mani'ul asbab, mani' cakap Arab. Mani' ni tegahan. Tegahan bagi bersebab. Mani'ul hukum. Tegahan bagi hukum. Ada tegahan. Sebab kenapa tak boleh? Apa itu? Tegahan bagi hukum. Dan kenapa dia benar harus pula? Dia benar.
Ya, dia ada 3 kaedah. Apabila isteri dah lahir, suami ni boleh menyetubuhi isterinya apabila dah tak tahan. Tengok motor dah macam bontok bini, tak boleh lah. Ya? Tapi dia tak boleh terus subuh. Kata ulama, dia kena sabar dulu, kena berzikir dulu. Zikir dulu, duduk tepi sporim dulu, zikir dulu. Tak boleh sabar tak? Kata ulama, maka dibenarkan isteri memainkan suami punya M16 tu dengan tangan dia. Bukan tangan suami, tak boleh harap. Itu kaedah dia. Ya? Tak boleh juga, nafsu biar awak, tak boleh. Tak boleh. Ya? Baru harus hukum. Itu pun besok hari dia kena bayar kifarah, bayar denda 10 dinar kepada fakir miskin. 10 dinar kena kira. 10 dinar banyak mana? 1 dinar berapa ringgit duit kita. Itu kena cari fakir miskin. Ya, betul lah, dia ilmu dia mudah. Tu pentingnya ilmu. Tu iblis, syaitan tak suka kita ada ilmu. Ya, tu. Kemudian daripada bersihnya. Ya. Ni kena derhaka pula sebab masa mukanya. Kemudian daripada bersihnya. Itulah. Bersih tu apa? Kena tahulah. Haidnya, nifasnya, ya. Tapi tu orang perempuan dalam haid dalam nifas, tak boleh semayang. Kalau dia semayang boleh tak? Boleh tak? Tak boleh semayang, haram. Atau orang tanya aku, Ustaz, saya ni dalam haid, boleh tak ambil uduk? Apa kau ambil uduk, kau boleh semayang pun? Ya? Apa nak ambil uduk? Tapi di antara orang yang dia tidak ada darah haid dan darah nifas dan dia tidak ada hadas besar, bila orang yang selalu mengekalkan uduk, dia didekati oleh para malaikat Allah. Malaikat dekat kita, dia doa kita. Ya? Kita tak nampak malaikat. Nampak lari ya. Ya? Tu. Itu kalau bagi ulama tasawuf, ulama sufi, ya, dia orang kasyaf. Kasyaf. Itu yang tak lupa nama Syekh Abdullah Al-Mubarak ke Syekh Hasan Al-Basri, dia kasyaf. Ya, tu kata ulama sufi, apabila suami itu tidur dengan isteri yang tidak solat, seperti dia tidur dengan seekor babi. Apabila isteri itu tidur dengan suami yang tidak solat, seperti isteri itu tidur dengan babi jantan. Itu ni ulama sufi. Faham ya? Sebab orang yang tak semayang ni lebih hina daripada anjing dan babi. Buka dah lah. Buka hukum beruduk. Ini air uduk. Ya? Ni buat beruduk. Kita nak beruduk. Bila nak beruduk, datanglah orang yang tak solat nak minta air. Nabi tak bagi, ulama tak bagi. Datanglah anjing. Kata ulama, kata Rasulullah, bagilah anjing. Jangan bagi orang tak semayang tu minum. Itu nak tandanya orang yang tak semayang lebih hina daripada anjing dan babi. Nampak? Betul kalau tinggal semayang, ganti cepat. Ya, sebab satu waktu masuk neraka 80 tahun. Tahan. Ya. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya. Banyak orang perempuan derhaka. Ya. Kalau buka dalam 4 mazhab, kemih rumah ni, kemih rumah ni, bagi mazhab Asy-Syafi'i, siapa yang kemih rumah? Suami. Bagi Hanafi, siapa? Isteri. Betul orang perempuan ni kemih rumah tak wajib, masak nasi tak wajib, semua tak wajib. Ya. Bila suami menyuruh ke atasnya, baru jatuh wajib. Imam Ahmad, apa hadis? Berapa ribu hadis? 4,000 hadis tak silap. Ya? Syekh Abdullah Al-Mubarak, apa hadis? Berapa juta? 2 juta ke 1 juta lebih? Syekh Abdullah Al-Mubarak. Kita apa hadis? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu yang kita hafal. Faham Gitu pun nak lawan ulama ni. Berapa hadis 3 nak lawan ulama? Allahu Rabbi. Ya. Berapa hadis 2 3 nak condemn Imam Nawawi, nak condemn Imam Syafi'i, nak condemn Imam Ghazali. Imam Ghazali siapa? Imam Ghazali Hujatul Islam. Imam Ghazali ni orang yang tawaduk, orang yang zuhud. Imam Ghazali Hujatul Islam. Dia di antara wirid yang dia istiqamah tu, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ni wirid perang. Siapa amal wirid ni, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Ada masalah, Allah selesai masalah. Bicara, tutup kes. Penduduk langit mendoakan dia, penduduk bumi gerun dengan dia. Tengok, aku tengok dia gerun. Ada amalan ya zal jalali wal ikram. Ada. Orang ahli sufi ni ada amalan-amalan infiradi. Infiradi ni amalan yang tersendiri. Itu penting. Amalan ni kena ada. Jangan tak ada amalan. Bila ada amalan, dia benteng rohani. Bila kita ada masalah, kita tidak teromambing. Ni pentingnya amalan. Nak main PUBG main lah. Amalan kena ada lah. Tak ada main PUBG kalau maki kat orang.
Ya, kalau kalah, alhamdulillah. Boleh? Mana ada, ya. Kalau main PUBG minta duit bini, mampus Faham Korang sini orang tempat lain. Faham Game PUBG datang ni lagi 2-3 orang sampai ya. Tu sampai dah punya motor. Berapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu tersebut dalam kitab fikih. Kitab fikih. Apa makna fikih? Apa makna fikih? Apa makna fikih? Fikih ni maknanya kefahaman. Ni makna fikih. Ni makna fikih. Sebab itu ilmu fardu ain ni wajib menuntut ilmu fardu ain. Sebab itu dalam solat dia ada 3 ilmu. Qauli ni ilmu tauhid. Fi'li ni ilmu fikih. Qalbi ni ilmu tasawuf. Sabar tu tasawuf sabar tu tasawuf. Itu pentingnya sabar. Sabar ni wajib, dia bukan sunat. Ni sabar ni wajib. Duit ada, sabar. Duit tak ada, sabar. Bini tak uzur. Alhamdulillah, bini uzur. Sabar. Tak ada bini uzur, tak sabar. Marah bini. Oh, itulah. Abang nak makan ubat. Kau uzur pula. Apa? Oh, marah. Itulah. Bini seorang, padan muka. Maka manakala perbuatan oleh perempuan akan satu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu khazah ni, maksudnya sebesar biji sawi ataupun sebesar biji sawi. Sekalipun dia ada wajib atas suaminya memberi nafkah ke atasnya. Sampai macam tu Kita tahulah kaedah nafkah contoh macam ni. Dia bini aku, tapi kalau betul aku tak nak. Aku setiap hari bagi dia nafkah RM30. RM30 bagi nafkah RM30. Jadi tak cukup bagi nafkah RM30. Jadi dia nak beli barang, nak beli makan untuk anaknya, untuk dalam rumah. Dia lepas tu suami kena maklum. Baby, Anja minta maaf, hari ni abang boleh bagi 20 RM10 tak ada bagi, abang ada cukup, tak ada lagi RM10. Tapi maksudnya kalau suami tu jujur tak masalah. Kalau suami tu tipu 2-3 hari tipunya isterinya, maka isteri ni tu dikatakan dia boleh mengambil duit suaminya untuk mencukupkan nafkahnya lagi RM10 tu. Itu betul. Duit suami ada hak untuk isteri, duit bapa ada hak untuk anak. Duit isteri tidak ada hak untuk suami. Faham Tengok ni ambassador. Yang kata duit isteri, duit abang. Tak boleh. Faham duit isteri. Duit suami ada duit untuk isteri. Itu lah. Itu suami dalam rumah, dalam dunia kahwin, dia wajib beli apa? Kalau tak beli ni, tak ada dalam rumah, haram dosa. Dia wajib belikan ubat-ubatan dalam rumah. Dia wajib belikan barang mandi, beruh gigi, ubat gigi, semua wajib. Kalau suami tak beli, haram, berdosa. Dia wajib membelikan makanan minum untuk isteri. Ubatan, barang mandi, makan minum. Dan suami itu wajib belikan pakaian untuk isteri dan anaknya. Dan wajib, dia ada 5 syarat. Yang kelima, iaitu wajib kena ada tempat tinggal untuk isteri. Kalau tak ada ni, berdosa, haram. Isteri, kalau isteri beli, isteri boleh claim dekat suami. Contoh isteri beli minyak kapak, dia boleh claim dekat suami. Apa kau yang pening, kau lah beli. Tak boleh, dia boleh claim. Ini tak ada. Suami beli minyak hitam motor, dia claim kat bini pula. Tak betul Dia untung, bila ada ilmu ni untung. Seronok ada ilmu ni. Apa itu kalau adik-beradik ada ilmu, kalau ada masalah, dia akan kumpul adik-beradik, dia akan bermusyawarah, dia akan muzakarah. Ni dah kita belajar dulu, ada 7 Mei pun Wajib suami bagi baju, beli baju untuk isteri. Tahun kali bang? Sekali, sikit penuh sekali. 2 setahun 2 kali, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Bagi makan 1 hari berapa kali wajib? Berapa kali? 3 kali? 3 kali. Kau orang sekarang ke mana 3 kali? 5 kali dia bagi. Nak cari isteri yang solehah ni susah.
Isteri solehah ni dia redha. Suaminya senang, suaminya susah, suaminya sakit, dia tak apa bang. Baby redha, ayang redha, tak apalah. Dulu kan sama-sama dah janji ya. Masa kita bertunang dulu, susah sama susah, kereta kancil lah. Tak apalah, tak ada kita makan nasi goreng ya. Ni nak cari isteri yang macam ni. Lepas tu kena didik isteri. Faham ya? Syurga, betul kata Rasulullah, wanita ni kalau dia buat 4 perkara, syurga buat dia. Apa dia? Pertama, taat. Pertama, dia jaga solat dia dengan sempurna. Kedua, jaga puasa dengan sempurna. Ketiga, dia jaga maruah. Keempat, taat suami. Jaga 4 ni, kata Rasulullah, pilih syurga mana nak masuk. Syurga ni dia 8 pintu. Siapa istiqamah semayang sunat duha, babut duha. Tiap-tiap hari tak tinggal semayang sunat duha, nanti dia special masuk syurga duha. Babut duha, pintu duha. Tadi semayang duha yang ni. Masya Allah. Duha. Kau ni kau paling kurang dulu kan. Ini berak berapa kali? Berak boleh, duha tak boleh. Itu kita kena muhasabah diri. Faham? Muhasabah diri macam mana? Ya Allah, aku berak kau bagi. Aku main PUBG kau bagi. Aku pergi jumpa kawan aku kau bagi. Lepak kedai mamak kau bagi. Tetapi kenapa tentang akhirat, baca Quran, sembahyang sunat, aku tak dapat, ya Allah kau tak bagi. Kena muhasabah. Itu nikmat yang paling besar dekat dunia apabila kita dapat ibadat. Nikmat dekat negeri akhirat yang paling besar, kata ulama, yang pertama apabila melihat wajah Allah. Yang kedua apabila kita dapat bertemu mak dan ayah kita. Isteri dapat bertemu dengan suaminya, suami dapat bertemu dengan isteri, anak-anak semualah, ahli keluarga. Ya, tu nikmat yang paling besar dekat negeri akhirat. Ya. Ini syurga ni ada sungai. Sebelum nak masuk syurga dia kena mandi sungai Nurul Hayat. Itu penduduk neraka. Penduduk neraka ni dekat dahi dia ada tulis An-Nar. Penduduk neraka. Tulis banduan. Kalau sini kita ni IC ada banduan kan, cop. Sana penduduk neraka dahi ada tulis neraka. Tu bila penduduk neraka ni dia nak sebab penduduk neraka ni dia hangus. Bila dia nak masuk dalam syurga dia kena mandi sungai Nurul Hayat. Nak cuci tubuh dia bersih sebab penduduk syurga semua dia bernur. Itu bila dah bersih semua, dah sampai depan pintu syurga, penduduk neraka nampak dahi dia ada tulis neraka. Itu bila nak masuk dalam syurga, penduduk syurga kata apa? Tempat kau tak ada lah. Tempat kau dah tak ada lah. Itu dia menangis minta dengan Allah atas rahmat Allah tu yang dia buang tu, dia bertanda neraka. Ni penduduk neraka yang last. Di antara yang last masuk syurga ni kata ulama adalah orang lelaki. Faham ya? Orang lelaki lah masuk syurga orang lelaki lah. Tapi dalam neraka paling ramai perempuan. Dalam dunia paling ramai pun perempuan. Dunia nak kiamat ni pun paling ramai perempuan. Tengok orang lahir banyak perempuan. Tengok dalam Kaabah. Tok ke tepi. Dalam tepi semua perempuan, reba lelaki. Kadang reba orang perempuan. Itu tanda ramai orang perempuan. Itu yang Rasulullah suruh isteri lebih daripada satu. Kalau mampu tak payah. Bergaduh sampai bercerai-berai. Buat apa? Main. Orang perempuan sekarang main gym. Apa? Besok belajar minggu depan, ni lebam lah. Tapi kena pasal niat. Pasal niat pun dapat pahala lah. Jangan apa cakap kami ni mampu ya. Saja aku nak berpoligami ikut sunnah Rasulullah kerana Allah Ta'ala. Dapat pahala seperti orang berpoligami. Ini kelebihan umat Rasulullah. Macam kita pun tak mampu semayang malam. Niat main sunat tahajud. Dapat pahala macam kita semayang tahajud. Nampak? Niat tu penting. Wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari. Tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu. Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasal itu. Tak wajib tak wajib. Betul, kalau isteri yang solehah ni dia akan minta maaf dengan suami setiap hari. Ini kitab Muhimmah, kita belajar ni. Apa makna Muhimmah? Kan dulu dah belajar, dia ada 7 mim. Musyawarah, muzakarah, mutawilah. Mutawilah ni masa yang lama. Yang mujahadah, dia kena asing diri. Muzakarah ni dia muzakarah. Musyawarah. Muhimmah maknanya bersemangat. Maknanya kena muhimmah. Kena siapa? Syekh Daud Al-Fatani ni.
Siapa Syed Al-Fatani ni? Guru Tok Kenali ni. Ha. Syed Al-Fatani ni. Guru Tok Kenali. Ha. Syed Al-Fatani ni. Ya. Tok Kenali siapa? Tak kenal. Ulama wali Allah tersohor di negara kita. Ya. Ha. Syed Al-Fatani ni. Dia guru pada Tok Kenali. Lepas tu ulama-ulama ni ilmu dia hebat-hebat. Faham ya? Ha. Tu bila dunia dekat kiamat, Allah angkat ilmu. Allah angkat ilmu tu apa? Allah wafatkan ulama. Ha, tengok ulama orang tak ada, mungkin tak ada, ya. Ha. Di antara kita ramai-ramai besok, aku tu mati. Saya tengok. Wah, ya. Sebab dia, Allah angkat ilmu, angkat. Baik. Ha. Nak tanda macam mati ya. Faham eh? Ha. Nanti jumpa lah. Ha. Kalau jumpa, dari alam barzah dia tanya apa? Man anta, siapa awak? Okey, ya. Berapa dah? Ada setengah jam belum kan? Kau orang yang lambat. Kenapa so lambat? Aku tunggu sampai berak kata. Lambat sangat, ya. Kalau dia pukul 9, pukul 9 lah, ya. 9.30, lambat aku berak dulu, faham tak? Dan tiada pula wajib gilirannya. Apa itu kalau contoh suami ni dia ada isteri dua, isteri dia 2, 3 atau 4. Kalau isteri itu derhaka dengan dia, menyinggung hati suaminya, maka tidak wajib giliran kat atas dia. Derhaka ni bukan derhaka ni maksudnya dia tumbuk suami, dia masam muka ke, dia jeling suami, dah ada derhaka lah. Sebab tu cuba kita tengok bila perempuan itu dinikahi oleh seorang lelaki, maka ketaatan dia asalnya kepada mak ayah dia. Bila dia dah nikah dengan seorang lelaki, maka berpindah taat kepada seorang lelaki itu. Tengok kita pernah nikah kan? Kita pernah nikah kan? Bini kita tu, mak cakap apa? Kau dah jadi milik orang dah, milik suami kau tu. Dengar cakap dia, jangan lawan. Ya, ada apa-apa, dengar cakap suami kau, jangan lawan. Ya, tak lawan. Sayang dia. Review dia masa dengan kau baru nikah sayang aja anak 2, 3, mampus lah. Itu kena jaga sungguh-sungguh lah. Ya. Kena siapa dia Rabi' atau Adawiyah. Kena siapa dia Fatimah tu Zahra. Kena siapa dia Siti Khadijah. Siapa dia Siti Aisyah. Wah, ya. Ummul Mukminin, ya. Fatimah Zahra, isteri Sayyidina Ali. Apabila dia ke bumi kan, itu sahabat ni karomahnya macam-macam karomah. Sayyidina Ali karomahnya dia boleh bercakap dengan tanah. Kau pergi keluar aku cakap dengan tanah. Hoi tanah, aku parking kereta, jaga kereta aku. Tengok tanah dia cakap, mampu tak cakap Sayyidina Ali cakap dengan tanah, hai tanah, aku bawa jenazah seorang wanita yang solehah, anak Rasulullah, anak baginda, isteri aku. Kata tanah apa? Ya, aku tahu Fatimah Zahra adalah anak baginda. Tapi wahai Ali, tugas aku ni ya, diamanah oleh Allah. Jika mayit itu, jenazah itu melanggar perintah Allah, aku akan himpit tulang rusuknya sampai hancur. Tapi yang masuk dalam perut aku sekarang ni adalah seorang wali Allah, seorang wanita solehah, seorang adalah penduduk syurga. Aku jaga dia sampai dunia kiamat. Fatimah Zahra. Wah, ya. Pernah dengar cerita Fatimah Zahra nak bang kemih? Pernah. Fatimah Zahra jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Fatimah Zahra ke Siti Aisyah? Tapi tak silap aku Fatimah Zahra. Ya Rasulullah, ya baginda, aku nak bang kemih macam perempuan-perempuan lain. Kata Rasulullah, jom ikut aku. Ni Rasulnya mukjizat. Jom ikut aku. Rasulullah pergi ke satu telaga, ya, dia ambil timba, dia gali yang baling, timba, angkat, penuh bang kemih. Boleh? Bang, ayah nak bang kemih? Pergi kat kolam yang panas, pop, penuh meh, pop. Kita bukan Nabi, faham? Kita bukan wali, kita kuali, faham? Ambil bang kemih satu timba. Kata Rasulullah, ambil lah. Dia ambil satu je. Kata Rasulullah, kenapa ambil satu? Satu cukup lah. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku yang tercinta,
Engkau dah ambil satu barang kemis kat dunia, engkau punya harta, barang kemis kau dah berkurangan satu dekat dalam syurga. Nampak ya? Kita harta kat dunia banyak. Faham ya? Kereta banyak, motor banyak. Tak tahu lah kita ni ya. Sama yang dengar, yang cakap pun sama. Nanti kita belajar kitab ni, Hidayatus Shaliqin ni, mula-mula sekali dia cerita bab dunia. Mampus ya, ya. Yang ngajar ni kena ni lah ya. Lepas itu belajar ni dia menyuluh hati. Itu dia belajar ni, dia adalah menyuluh hati, menembak hati. Itulah belajar. Ya. Dan tiada pula wajib gilirannya, tiada pula wajib gilirannya, tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya hingga balik melaknat akan hingga balik daripada lelaki itu kepada kebajikannya, taat pula. Maksudnya dia dilaknat oleh pada malaikat Allah ya. Sama kaedah juga jika dia tidak mahu tidur dengan suaminya. Yang muda-muda tadi kata menyelakkan pintu. Suami nak masuk, dia kunci pintu. Itu satu. Yang satu hair pula, dia hantakan pintu kuat-kuat, pedegang. Terkuntat suami. No, Rasulullah ni dia kasyaf. Benda dah 1400 tahun yang berapa hijrah. Ya. Dia beritahu benda akan berlaku ya, umatku macam ni, masjid akan tak ada orang dan umatku di antara suami isteri akan menyelakkan pintu lah apa semua, nampak semua akan kan dah berlaku lah. Dah berlaku lah, belajar duduk jauh-jauh sebab ikut SOP kan. Jauh-jauh sebelum SOP pun memang belajar jauh-jauh. Belajar dinding sana. Kita sendiri yang minta. Allah bagi ya. Allah bagi ya. Dekat sampai satu masa nanti, orang dah tak belajar. Sama juga zakat. Lepas itu, zakat ke sedekah, masa kita sekarang ni lah nak tolong orang ke nak sedekah ke nak zakat sekarang. Bila nanti akan sampai masa, dan hadis sebut ni hadis sahih. Hadis sahih. Bukan sahih Muslim. Akan bertembung seorang lelaki di padang pasir. Mereka bertembung, tanya, kau nak pergi mana? Aku nak pergi mana? Aku nak bagi zakat kat orang. Kau nak pergi mana? Aku nak tolong orang sedekah. Aku cari orang, tak jumpa. Bukan tak jumpa, orang tak nak terima. Sampai kita jumpa orang tu cakap apa? Kan lebih baiknya kalau kau bagi semalam. Ini berlaku bila matahari terbit ke sebelah barat. Matahari akan terbit ke sebelah barat. Wallahualam tak kira bila. Tapi kalau ikut aturannya, memanglah belum lagi. Tapi atas kuasa Allah, bila-bila boleh terbit. Faham tu. Matahari terbenam ke laut tu, duduk tepi laut. Duduk bawah arash. Dia bertasbih. Dia bertahmid. Bukalah bab matahari. Itu kalau jerbu-jerbu, hati-hati lah. Ulama kata kalau 3 hari jerbu, 3 hari tak ada matahari, hati-hati lah. Faham Tiba-tiba matahari terbit sebelah barat Sebelah barat habis siapa bertaubat, pintu taubat dah tutup lah. Isteri minta ampun, dah tak terima lah. Anak minta ampun, tak terima lah. Orang yang minta ampun dengan Allah dah tutup lah. Dia pintu taubat, dia 2 jalan yang dah tutup apabila ni Allah. Itu orang nak mati. Ni kata ulama. Bukan hadis. Aku ada bunyi. Kadang orang aku cakap itu, orang kata ustaz ni macam pandai-pandai. Dia tengok kaedah orang mati lah. Kalau orang mati husnul khatimah lain lah. Su'ul khatimah lain lah. Tu. Kita cerita pasal kubur, pandai ustaz ni macam pernah jumpa malaikat muka nangkit. Dalam kitab ada macam tu. Orang sekarang ni lah macam tu. Dia tak nak ngaji. Dia ngaji al-WhatsApp, al-Facebook, al-Google. Dah setengah jam ni dah
Dah setengah jam. Sekejap. Tadi mana? Sampai mana? Wajib memberi pakaian pada pasannya itu ya? Tu'at pula. Wallahu alam. Sama itu. Ya. Kerana kupah batu'at ni pun panjang. Ya. Sedap. Dia ada papa hitam. Ya. Ta, alif, ain, ta. Ada banyak lah. Kita buka kitab Penawar Bagati. InsyaAllah malam ni makan mi kuning. Sambal belacan. Pasal apa? Empat. Masuk bab. Dan kerana sabda Nabi ya. Inna nazara ila mahasid ya. Umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah ni bagus ya. Bismillah ni. Kalau siapa ada hajat apa-apa, kalau nak bangun senang subuh, tahajud ke apa, malam tu sebelum tidur baca 41 kali. 1 kali. Tapi tu terus tidur jangan main Facebook. Terus tidur. Senang kan? Begitu siapa ada hajat apa-apa, nak mudah urusan ke apa, 780 kali. 780 kali tak silap. 780. Tapi tak boleh kurang, tak lebih. Tak boleh kurang, tak lebih. Kas tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 780. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini kalau ada ajak apa? Ajak apa? Tengoklah. Tak kisah bila. Ini kelebihan kalam bismillah. Kali dia kata nak kali 4 baca. Bismillahirrahmanirrahim. Depan bini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang ada cerita kalam bismillah ni pada zaman Aulia. Seorang wanita solehah. Mana dengar cerita? Dia baca orang tok guru, kata tok guru, engkau nak buat apa baca bismillah. Dia balik buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Masuk bilik tidur, buka almari, bismillahirrahmanirrahim. Buka baju, bismillahirrahmanirrahim. Duduk kat tepi suami, bismillahirrahmanirrahim. Cakap dengan suami, abang mau balik, bismillahirrahmanirrahim. Ajak makan, bismillahirrahmanirrahim. Abang nak bangun, bismillahirrahmanirrahim. Ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Bang, bismillahirrahmanirrahim. Suami pening balik. Saya balik kan buat. Buat. Angkat handphone, bismillahirrahmanirrahim. 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 Bini kata gila abang ni. Saya buat. Saya buat. Dia buat lah. Memang orang yang gilakan Allah, orang kata dia gila. Orang yang gilakan Allah, mulut dia suka sebut Allah. Saya buat. Kalau tak saya buat, kan kau buat lah ni. Kau buat. Tapi dia nak buat tu, dia bukan senang. Susah. Itu yang dia buat, sampai suami dia kata apa? Besok aku nak kena dengan bini aku ni. Sikit bismillah, sikit bismillah, sikit bismillah. Dia pergi masuk hutan, dia ambil sarang tebuan, taruh dalam guni, letak bawah. Orang dulu kan ada tu, letak bawah tu. Cakap, yang besok, nanti petang tolong potong nangka. Ada nangka dalam guni tu, abang nak makan. Bini solehah. Ya bang, bismillahirrahmanirrahim. Pergi dapur ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Buka guni, bismillahirrahmanirrahim. Bang! Lelaki kena padang kau, bismillah, mati kau. Bang! Suami tak sampai hati. Suami pergi ya. Suami pergi, bukan bini pingsan. Bukan bini mati, suami pingsan. Buka-buka. Itu yang suami isteri ambil air, sapu-sapu kat muka suami. Kejut, bang. Apa pingsan? Macam aku tak pingsan. Dalam guni tadi, golang guni tu, aku taruh bukan nangka. Aku taruh sarang tebuan. Kenapa boleh jadi permata? Ini kelebihan kalam bismillah. Nanti besok buat lah. Tahu dah sarang tebuan kan jadi permata yang buat. Tapi wanita ni wanita wali Allah. Tu orang dulu baca bismillah boleh jalan atas air. Sebab yakin tu penting. Ya. Kan ada syak, ada zon, ada waham, ada yakin, sama dalam solat. Ya.
Itu ulama marah. Kita suka buruk sangka dengan Allah. Tak boleh. Kena baik sangka je. Bila kita buruk sangka dia jadi tak baik lah. Baik sangka je. Bismillahirrahmanirrahim. Inan nazara ila mahasin. Mahasinil mar'ati. Mar'ati apa? Apa lampas ni? Mar'ati sahum Masmumun min sahmun. Masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqatullahu ta'ala ta'ama ibadati tasurruh. Maksudnya sungguhnya memandang kepada tempat yang elok. Yang elok daripada tubuh perempuan itu. Seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Tapi orang perempuan semua lawa. Semua lawa. Kalau kita pergi kedai, kalau kita pergi konsep mana, kita tengok punggung perempuan, punggung lelaki. Kau tengok punggung perempuan, punggung lelaki. Kalau aku tengok punggung perempuan. Punggung sebab apa? Bukan punggung perempuan tu sebab iblis bergantung. Punggung lelaki iblis tak bergantung. Sebab itu dalam solat, ulama suruh orang perempuan duduk sok di belakang. Kalau ada satu sok dengan orang lelaki, semayang, sahak. Sahak. Main, sahak ni. Betul ni? Kenapa sah? Bukan masalah tak bersentuh. Itu bukan syarat membatalkan solat. Syarat membatalkan solat apa? Gila akal lah. Bila keluar najis daripada kubur dan duburnya. Dia bercakap dengan sengajanya. Dan pergerakan tidak ada makninahnya. Itulah tentang batal solat. Apa itu orang perempuan ulama suruh, Nabi suruh duduk sok di belakang. Sebab dia semuanya fitnah. Semuanya lawa. Semua lawa orang perempuan. Semua lawa. Orang lelaki semua suka perempuan. Lepas tu dalam syurga Allah bagi perempuan, bagi bidadari. Allah tak bagi pondan. Faham? Fikirlah wanita bidadari dalam syurga Allah dalam surah Al-Waqiah kan. Wahurun ain. Mata dia cantik sangat. Dalam satu pendapat mengatakan apabila lah air liurnya jatuh di laut, maka laut jadi tawar. Tu riwayat mengatakan. Air liur bini kita jatuh kuah, basi kuah. Sebab apa? Sebab wanita kat dunia ni, wanita dunia. Bidadari ni, bidadari syurga. Sebab itu, dunia ni, dia semua busuk. Bukanlah kita Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar. Tu Nabi Adam, sebab dia turun di dunia, dia menangis sebab apa? Sebab dia menangis sebab dunia ni busuk lah. Itu yang bila masuk syurga, penduduk syurga ni, dia semua daripada nur. Itu dia kena mandi sungai Nurul Hayat ni. Nurul Hayat ni kehidupan. Nur, cahaya kehidupan. Tu masuk dalam syurga. Tu dalam syurga tak ada berak, tak ada kencing, tak hidung, semua tak ada gigi. Semua tak ada gigi pun semua original, tak ada gigi palsu. Dalam syurga Allah. Fikir dekat dahi malaikat Allah tulis nama Rasulullah. Dekat leher bidadari ada nama Rasulullah. Dekat dada bidadari ada nama suami. Nama suami. Dia berebut-rebut dalam hadis bukanlah hadis. Bidadari syurga berebut-rebut, dia goda suaminya. Bidadari dunia, suami yang goda tu pun tak dapat. Bila bakal buat kuat, macam ubat dia beli. Dalam syurga, bidadari syurga, dia goda suaminya. Bong, sini bong, sini Fikir satu kuku, satu bidadari. Satu kuku. Kita punya kuku? Satu kuku, satu bidadari. 5 kuku, 5 bidadari potong. Itu dalam syurga. Dalam satu pendapat mereka kan, mereka penduduk syurga sampai tak ada masa nak tidur. Seronok sangat. Dalam syurga Allah. Tapi jangan minta masuk syurga. Minta redha Allah. Bila kita minta redha Allah, semua dapat. Tapi jangan risaulah. Wanita sebenarnya, kalau bukan dalam hadis, perempuan dunia ni, dia sebenarnya, kalau dia masuk syurga, dia lebih lawa pada bidadari. Lebih hebat pada bidadari. Dekat dunia, semua perempuan dunia semua palsu. Nampak? Bulu mata palsu. Taik, talat palsu.
Palsu. Tengok muka kilat, tangan hitam, tipu. Faham ya? Korang sini yang tempat lain. Sebab itu belajar dalam hukum fikih, dalam kitab Mimah ada. Isteri itu bersunat, dia kena berwangi-wangi, bercantik-cantik untuk suami, sunat. Berhias. Ya, haram bila dia berhias, sama juga apabila dia pakai kosmetik, mengelupas-lupas ke apa ke, dia bukan untuk suami, untuk orang lain, walaupun untuk kawannya, tak boleh. Faham ya? Untuk suami disuruh sunat, dapat pahala. Lepas tu cium isteri pahala, isteri cium suami pahala, isteri cium suami pahala, suami cium isteri pahala, suap makan pahala. Senang nak buat pahala, senang. Ya? Senang lah. Cium pahala. Pergi lah. Cium pahala, peluk pahala. Allah, semua pahala. Ya. Kita malas main sunat duha. Malas. Kan? Ciumlah isteri. Kalau satu hari, siang main sunat duha 8 rakaat. Cium isteri 8 kali ya. Banyak. Betul kena tahu nak buat pahala senang. Bulan Ramadan. Boleh tak suami cium isteri? Boleh tak? Boleh kan? Cium sini boleh? Lidah sama lidah boleh tak? Boleh. Bila bertemu lidah sama lidah, air liurnya dia masuk, air liur suami masuk air liur bini, bini masuk air liur suami. Boleh tak? Memang tertelan. Lepas itu kalau buat dalam bulan puasa, kalau kita kumur-kumur, tertelan. Tak batal puasa. Bukan atas kuasanya, tapi kalau dia kumur-kumur, tertelan, batal puasa. Sebab atas kuasanya. Itulah. Ini bukan fikih dia. Lepas itu bulan Ramadan, air liur jangan banyak berludah. Bila banyak berludah, dia makruh. Simpan kembung. Telan. Simpan dia lepas subuh, ke 8 telan. Tak batal puasa. Tapi kalau dia niat, aku telan lah, nak buka puasa. Batal. Air liur tak memang buang. Air liur sendiri mana batal? Yang batalnya kalau kau ludah, aku telan. Batal. Tu buat air liur. Maka siapa meninggalkannya, perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Iblis ni, sebelum dia dilaknat, nama dia siapa? Azazil. Dia ketua, dia dengan malaikat dia lagi power. Iblis ni lagi power. Tapi iblis ni tak suka berwangi. Jin kafir tak suka berwangi. Tempat dia nyamban, tempat dia kelab malam, tempat dia pusat hiburan. Tempat dia padang-padang, tempat dia di antara bertemunya bukit tasik tu tempat dia. Rumah-rumah tinggal, tu tempat dia. Dia punya sasaran perempuan. Itu orang perempuan, Rasulullah tak menggalakkan mereka pergi kubur. Kalau buka bab kubur, cabut rumput kubur boleh. Tapi cabut rumput, contoh ini kubur, ini kepuk kubur, ini batu nisan, cabut tanah sini, cabut rumput kawasan ni haram, tak boleh. Sebab rumput di dalam kawasan kepuk kubur ni, rumput ini milik si mayit. Tak boleh cabut sebab rumput ni dia bertasbih pada si mayit, tak boleh. Buka dalam kitab Bahrul Mazi. Cabut rumput yang bukan dalam kawasan kepuk kubur, tak apa. Lagi tu kadang setengah orang, dia pergi kubur orang lain, ada pokok puding, dia ambil patahan, dia cocok kubur bapak. Tak boleh, haram. Sebab dah merampas, dah mengambil hak si mati, si mayit. Tak boleh. Haram dosa. Kalau panjang, gunting sikit. Kan memang ada hadis yang Rasulullah ambil pelepah tamar letak di atas tanah perkuburan. Itulah dalilnya. Itu yang sahabat tanya, Rasulullah kenapa ambil pelepah tamar letak di tanah perkuburan? Aku sedang dengar dia kena seksa. Selagi pelepah tamar ni tidak layu, maka dia akan bertasbih kepada si mayit. Ulama bijak. Tempat negara kita tengok di Asia, semua pacak pokok puding lah. Kalau semua letak pelepah ni, tak nampak aku bu. Baik. Ini ulama bijak. Tapi orang sekarang kalau dia cakap mana dalil? Ngaji tak nak. Sikit dalil. Baru apa hadis. Baru doa Allah barik lana fi ma razaqtana, baru dapat doa Allah barik lana, belagak Tak ada orang suka kondem-kondem no. Ulama kondem ustaz, kondem ulama, kondem habib. Tapi nanti bila dia susah, bila ada tali arwah, bila hak kematian, ustaz dia panggil. Habib dia panggilnya, tok guru dia panggilnya. Kan ni bukalah tu hadis
Al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita belajar nahwu saraf, rujuklah ulama nahwu saraf. Al-ulama warasatul anbiya. Anbiya ni dia adalah nabi dan rasul. Bila kita belajar nahwu saraf, anbiya dia dijamakkan. Dia dijamak, dia dihimpunkan, termasuklah ulama. Maka ulama ni lah buat kerja nabi dan rasul. Bila rasul dan nabi dah tak ada, ulama jalankan tugas nabi. Apa itu pentingnya belajar nahwu saraf. Kalau kita tak belajar, macam mana nak belajar kitab? Itu lah. Berapa minit Firdaus? 50 minit. Relax sabar Malam ni masak mi lebih. Tambah seorang 5 pinggan. 3 kitab, 3 mangkuk seorang 3 mangkuk 3 kitab. Tapi yang pelik kalau makan insya-Allah ya. InsyaAllah jangan bazir. Kalau belajar nak sekejap je. Belajar sekejap je. Kalau makan insyaAllah je, jangan bazir. Ikut sunnah Rasulullah. Belajar ni sunnah Nabi ya. Nabi. Sahabat ni belajar. Sahabat kalau belajar, dia lutut bertemu lutut. Dan satu pendapat mengatakan, sampai jatuhlah daun-daun tak jatuh dekat pada pasir. Jatuh hati di kaki, di peha mereka. Ini sahabat. Di antara sahabat yang pemalu, Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni pemalu orang ni. Malu sangat, memalu. Itu yang Rasulullah pada satu ketika dengan sembang-sembangan dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ternampak sikit dia punya betis ni. Dia punya ni, betis sikit lah. Bila Sayyidina Osman datang, dia tutup cepat-cepat. Dia sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa engkau? Bila Osman datang, dah lalu datang, kau tutup cepat. Aku malu dengan Osman. Sebab malaikat pun malu dengan dia. Sayyidina Osman ni, dalam satu pendapat mengatakan, dia punya sini ada hitam. Dia suka nangis malam. Kita tak mata punya. Dengan Osman dia menjanggut macam sarang lebah. Sarang lebah. Kita janggut Allah. Macam sinsih. Bela janggut panjang. Kalau sakit perut, isap. Jangan bila orang mati, di antara yang tak dibuang janggut lah. Ada orang banyak kot. Dalam syurga, yang menyanggut siapa? Pada beritahu kan? 4 orang je. Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Harun. Sahabat, seorang sahabat je. Sayyidina Abu Bakar. Yang lain tak berjanggut. Sunnah Rasulullah ni banyak. Bukan kahwin je. Bukan kahwin banyak je. Janggut sunnah. Tolong orang sunnah. Bagi salam sunnah. Sunnah Rasulullah ni banyak. Faham ya? Banyak sunnah Rasulullah. Bagi orang makan sunnah. Kadang orang sekarang tak ada. Kau tahu je poligami, itu sunnah. Sunnah Rasulullah ni banyak. Dahulukan kaki kanan, sunnah. Okey. Maka siapa yang meninggalkan kerana takut kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala memperasakan kepadanya kesedapan amal ibadat yang menyukakannya. Macam ni kita belajar sedap. Dia kalau orang sedap belajar, sekejapnya. Orang dapat dia rindu belajar. Dulu aku belajar tu, kalau belajar 6 kitab. Belajar 4 jam. 5 jam belajar. Mandi air pagi. Tidur, pondok, buluh. Kawan malam juluk kayu. Makan nasi dengan kicap. Tidur, muzakarah kitab. Pakai pelita ayam. Nahwu solat. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Doraba. Apa hadis? Tak dapat apa hadis. Pung, kena bantai berdarah. Ngadu dengan bapak. Bapak bagi dia. Ngadu bapak. Kata ustaz buku ni orang dulu. Dia sapak. Allahumma salli ala Muhammad. Ubat itu. Sekarang kita ngadu. Bapak pukul. Masuk Facebook lah. Kena tangkap. Tu orang dulu banyak. Jadi. Dulu guru semua garang. Alah kita punya guru sekolah kebahasaan pun garang tu. Merisai macam nak kebong. Garang. Dia guru garang ni murid cepat berjaya. Wallahu alam. Tukar kitab
kitab habis dah. Itu Salikin, ya. Ambil sikit. Untung ni, lepas tu kitab ni dalam rumah kena ada kitab. Ya, macam mana kita dalam rumah kena ada kitab. Sebab kitab ni di antara iblis, jin, kafir, ya, ni kalam ulama, ya. Kalam ulama. Dia benci rumah yang ada kitab. Dia tak suka. Ni kelebihan rumah orang ada kitab. Tengok rumah ulama, rumah dong semua kitab. Ya, dia tak. Sebab kitab ni adalah kita punya panduan untuk kita beramal. Ilmu. Ya. Lepas tu kalau kita kalau setakat nak tengok boleh. Ya. Nak baca-baca boleh, tapi ulama kata kena ada berguru. Tak ada berguru, guru ni syaitan. Tu. Sikit lagi. Berapa? Sejam? Ambil sikit lagi. Ya. Kita ambil 10 minit. 10 minit je. Kita ambil ni lah, ya. Bab ilmu, mukadimah ilmu yang bermanfaat. Muka surat 3. Boleh? Ya. Cuba. Wahaza. Ni kata Imam Ghazali yang dirahmati Allah Ta'ala ni. Ya, betul? Umul kitab Al-Fatihah. Betul lagi. Alhamdulillah, kita akan masuk kitab yang baru, tambah kitab Hidayatus Salikin, ya. Daripada Syekh siapa? Abdul Samad Falimbani. Siapa Abdul Samad Falimbani ni? Ya. Ulama tasawuf, ulama yang hebat, ya. Ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya. Ilmu ni penting, ya. Ilmu dunia lain, ilmu akhirat lain. Jadi ilmu dunia ni kadang orang tanya, kita ilmu nafi' ni kena faham. Ilmu nafi' ni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia, jika dia cikgu, jika dia tentera atau dia bomba ke, dia polis ke, dia askar ke, jika dia mengajar anak murid dia tentang ilmu dunia yang bermanfaat sampai dia berjaya, itu termasuk juga saham jariah. Ya. Apa itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni pula dia mengajar anak muridnya baca Quran, ngajar Quran, belajar ilmu tasawuf. Maka anak muridnya pula beramal dengan ilmu akhirat. Ni ilmu nafi'. Ya? Sama juga strategi dunia. Lepas itu tentang dunia pun kalau kita pernah kita cikgu ngajar anak murid kita sampai berjaya. Ya, sampai dia kerja, sampai dia berjaya, kita dah mengajar saham juga. Tu. Dan tak kira lah apa yang kita ajar. Kita tak nak ajar orang tanam pokok ke apa. Lepas tu kalau buka dalam hadis, di antara Rasulullah suruh kita, dia katakan sedekah jariah termasuklah menggali perigi dan menanam pokok. Apa kelebihan tanam pokok? Lepas tu kalau orang ambil buah durian kita, kalau orang tasawuf, dia fikir lah, hukum fikir, kalau dia ambil haram lah. Orang tasawuf ni ambil lah. Dia nak pahala. Lepas tu apa kelebihan kita tanam pokok? Tanam pokok ni, contohlah kalau kita tanam pokok berbuah ke tidak berbuah, kalau pokok yang tidak berbuah, burung berteduh, dapat pahala. Orang berteduh, dapat pahala. Orang parking kereta, pakai kereta dia duduk, kita dapat pahala. Tapi orang tak nampak, dia tak nak. Dia tak nampak akhirat, nampak dunia je. Sama ni, al-fulusi, kudu-kudunya. Allah duit. Jangan sayang duit. Duit tak habis. Kita bagi orang, bagi satu, Allah balas 10. Ada sejarah pada zaman Sayyidina Ali. Yang kisah buah ada 5. Tak ada, kudu punya. Ini harta anak yang punya. Kata Imam Ghazali ni dua adik. Siapa nama abang? Imam Ghazali siapa nama dia? Ghazali ni nama gelarannya. Abu Hamid At-Tausi. Nama dia Muhammad. Abangnya nama Ahmad. Ni Imam Ghazali. Dia dua beradik. Bapaknya bukan tok guru. Bapaknya orang biasa je. Bapaknya tiap-tiap hari
Ni kelebihan jumpa orang alim. Bapak dia tiap hari jumpa orang alim. Ustaz, Syekh, Habib, tolong doakan anak saya jadi orang alim. Tiap hari jumpa, Tok Guru je ni. Tok Guru doakan tadi. Tu yang Imam Ghazali jadi orang alim. Imam Ghazali ni dia asalnya dia bukan sibuk. Dia tak dia sibuk. Maksudnya dia bukan, sekarang ni Imam Ghazali kan banyak mengarang kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali ni dia mahir kitab fikih. Buka sejarah dia. Dia mahir bab kitab fikih. Dia pada satu hari dia semayang. Bila dia semayang, Allahu Akbar, abang dia semayang kat belakang. Habis semayang, abang dia tegur, "Wahai adikku, kenapa kebadan kau penuh dengan darah?" Kasyaf. Adik kasyaf, abang kasyaf. Wah, kita semayang. Abang boleh betung, adik boleh betung. Faham? Kasyaf. Habis semayang, tanya, "Kenapa badan kau penuh darah, wahai adikku?" "Tadi tengah semayang, aku sedang memikirkan darah haid." Nampak? Imam Ghazali semayang tengah fikir darah haid. Hukum ni macam mana? Kita tengah semayang, duk fikir pasal motor, Aizah atau Aizah apa. Faham? Ni Imam Ghazali. Itu yang Imam Ghazali tanya abang ni, "Kau belajar dengan guru mana ni? Ilmu kau cukup hebat. Sampai kau nampak aku semayang tengah fikirkan darah haid." Kata Imam Ghazali, kata adik abang dia, "Aku belajar dengan guru ulama tasawuf di seberang kampung ni. Tolonglah bawa aku nak belajar dengan dia. Aku nak mendalami ilmu." Itu dia bawa tu, dia Imam Ghazali belajar, dia mahir buat ilmu tasawuf. Itulah kisah Imam Ghazali. Tapi cuba kita tengok, ulama-ulama dulu pun ada gambar. Tak ada gambar. Imam Ghazali mana ada gambar, Imam Syafi'i mana ada gambar, Imam Hanbali, Hanafi, Imam Maliki. Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Manik Medina, mana ada gambar dia orang. Sebab apa? Sebab Allah jaga mereka. Rasulullah pun mana ada gambar. Kenapa Allah jaga? Supaya orang tidak memuja-mujanya. Seperti Tuhan. Hebatnya Allah jaga mereka. Kekasih Allah jaga. Okey, ni tak masuk ini, baru mukadimah ni. Ilmu yang bermanfaat serta kelebihannya. Kalau kita kupas berilmu, ain lam mim ain apa? Illiyin, tempat yang tinggi. Pada orang yang berilmu darjatnya tinggi. Kita ni darjat kita tinggi di sisi Allah. Tinggi. Di antara penuntut ilmu ni, Nabi jamin untuk ilmu ni mudah urusannya, sihat badannya. Tengok ulama-ulama badan sihat. Mudah urusannya, berkat rezekinya. Tengoklah budak-budak pondok rezeki berkat. Tengok budak pondok mana tak pernah tak makan. Makan pun. Aku ngaji dulu pun tak pernah tak makan. Illiyin, tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Ni orang ada ilmu. Lam, latifun, kelembutan. Begitu kalau kita nak hati kita ni, kalau kita ni nak kurang sifat penabaran, banyak baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau anak kita degil ke apa, bini kita degil, baca ya latif, bos kat ubun-ubun dia. Bos. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, 81 kali. Berapa pun. Yang kuat. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lempang bini. Mim. Mim. Ma'rifatullah. Kenal akan Allah. Dia kenal diri akan kenal Allah. Wow, warak. Warak. Kita ni tak termasuk orang warak. Tahu warak? Warak ni, dia jaga sungguh. Bab ain ailiyin. Dia tempat ketinggian. Lam, latifun, kelembutan. Mim, ma'rifatullah. Wow adalah warak. Warak ni, orang yang betul-betul jaga makan minum. Warak. Kita wakrak. Warak jaga sungguh. Warak ni kalau dia jalan tunduk. Ada warak. Kalau semayang, Allah Akbar. Semayang, pirik sungguh. Empo bunyi tak tahu. Orang warak tak silap aku lah. Orang warak ni pun. Dia bangsa buat. Ni kalau macam ni sebuat. Buat. Orang warak ni. Orang warak ni dia telefon tahu lah. Tak ada warak. Susah lagi. Susah. Kita tak lebih semayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngosak tu. Dah setengah orang, selfie tu. Masa-masa geruk, anak boleh solat Jangan lupa baca Quran Mana ni? Wahai geruk-geruk WhatsApp.
Oh. Jaga, faham kan? Iblis jahat iblis. Lepas tu kita tolong orang ke, buat apa ke, ibadat ke, apa, seboleh-boleh, tak payah kita viral kan. Memanglah, kita nak mendorongkan dia supaya dia pun boleh buat baik. Tapi ulama tasawuf kata, bimbang kamu tak boleh jaga hati. Sebab iblis tu jahat. Ya? Kau hebat lah, kau ustaz terkenal ke, tak terkenal ke, kau orang banyak duit, tak ada duit. Kalau kau viral-viralkan nanti, bimbang pada satu hari, kau ada terasa bangga sikit je. Sebesar biji sawi, habis pahala. Tu jahatnya iblis. Faham ya? Iblis. Dah sejaman? Wallahualam. Cukup lah. Bawa muka 5. Cukup lah ya. Kalau nak tumbang nak mati kan. Berhenti lah. Dia belajar tak lebih 1 jam juga lah. Lebih yang daripada kau seorang tumbang apa. InsyaAllah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Ya, nanti akan beritahu lah apa kita belajar. InsyaAllah mudah-mudahan kita belajar dapat, boleh kita beramal. Dan kita belajar tak beramal. Ya. Belajar beramal, belajar beramal. Dapat sikit, amal. Itulah. Lepas tu kita jaga sungguh, insyaAllah macam mana kita berhimpun dekat dunia, kita akan berhimpun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa alaikal masir. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami makbulkanlah, segala urusan kami permudahkanlah, segala masalah kami selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah dan berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami, dan semua ahli keluarga kami dan guru-guru kami ya Allah, dan semua sahabat-sahabat kami dan umat Islam di mana mereka berada ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, majadikanlah kami di dalam husnul khatimah ya Allah. Allahumma harusna bi'ainika allati la tanamu wa kafina bi kanafika alladhi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.